saya nak masuk pada pandangan Imam Ahmad dalam fiqh. Ini yang penting. Sebab kita tahu Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah. Jadi pandangan-pandangan dia dalam akidah dah tentu selari dengan Ahli Sunnah. Usul mazhab Hanbali yang asas seperti mana yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in. Dia kata mazhab Ahmad ni, Imam Ahmad ni, dia berdiri di atas 4 usul yang utama. Yang pertama an-nas. Berdiri di atas nas. Nas maksudnya dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis. Bila mana dalam satu-satu masalah ada nas daripada Allah dan Rasul, maka Imam Ahmad tak pandang pandangan orang lain. Maka sebab itu Imam Ahmad tidak menerima khilaf antara Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir dalam isu tayammum. Setelah Nabi wafat, Ammar bin Yasir dia membaca hadis. Hadis bagi orang yang berjunub tak jumpa air, dia boleh untuk bertayammum. Umar tegur dia, ala tattaqillah ya Ammar, adakah kamu tidak bertakwa kepada Allah wahai Ammar? Baca hadis pelik macam ni. Ammar kata, engkau tak ingat ke dulu masa Nabi ada, dua-dua antara kita ni berjunub? Kita dua-dua berjunub. Tuan-tuan kira tak bersih. Sebab bila saya suruh dua-dua berjunub, kalau kat KL ada yang kata, pasal apa dua-dua orang junub sekali? Zaman tu kalau musafir, dia orang biasa bawa isteri. Kadang-kadang bawa hamba perempuan. Kadang-kadang kan pergi perang, dapat tawanan kan. Kadang-kadang memang hamba tu dibawa untuk angkut barang sendiri. Maka berlakulah hubungan. Junub. Bila junub cari air tak ada. Tak jumpa air. Maka Ammar ni dia berguling kat tanah. Umar tak solat. Bagi tahu kat Nabi, Nabi ketawa. Nabi kata, innama yakfikuma hakadha. Cukup hanya sekadar macam ni saja. Nabi tepuk dalam hadis Bukhari. Hadis ni riwayat Bukhari. Nabi tepuk tanah, sapu muka dan sapu pergelangan tangan. Demikian yang disebut dalam hadis tu. Saya tahu mazhab Syafi'i ada pandangan yang berbeza. Mazhab Syafi'i sampai siku kan. Tapi hadis Bukhari dia hanya kafaik. Kafai maksudnya pergelangan tangan. Riwayat yang kata sampai siku tu riwayat Daraqutni. Yang tu nantilah kita hurai. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam hadis Bukhari hanya pergelangan. Kau tak ingat Umar dia tak ingat. Ammar kata, masa tu Umar dia jadi khalifah, Ammar kata, kalau kau tak bagi aku baca hadis ni, aku berhenti. Umar kata bacalah. Umar kata bacalah. Tapi Umar tak ingat. Imam Ahmad kata, pandangan Umar dalam masalah ni tidak boleh diterima. Kerana bercanggah dengan hadis riwayat Ammar. Kerana Ammar dia riwayat daripada Nabi. Umar hanya pandangan dia. Maka riwayat pandangan Umar tidak diterima kerana ada hadis dalam masalah ni. Baik. Maka sebab itu Imam Ahmad menolak pandangan Uthman, Talhah, Ubay dan Abu Ayyub yang tidak mewajibkan mandi ketika iksal. Tuan-tuan tahu iksal? Tak tahu? Apa beza iksal dengan inzal? Iksal ni lawan inzal. Maksudnya dia bersama dengan isteri dia, tapi tak habis. Ada orang call. Jadi berhenti. Bila berhenti, dia tak inzal. Sebahagian daripada sahabat mengatakan, bila tak inzal, maka tak wajib mandi. Tak perlu mandi. Sebab tak inzal. Inzal tu kena mandi. Tapi ada hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kena mandi. Iza jalasa baina syu'abihal arba'
summa jahadaha faqad wajabal ghusl. Dalam riwayat Aisyah disebut, idzal taqal khitanain, idzal taqal khitan al khitan faqad wajabal ghusl. Ada hadis sebut apabila seorang suami duduk di hadapan sendi isteri yang 4, kemudian dia bersungguh, maka wajib mandi. Dan dalam riwayat yang lain Aisyah menyebut, apabila anggota yang berkhitan bertemu dengan anggota yang berkhitan, maka wajiblah untuk mandi, walaupun tidak inzal. Tuan-tuan faham ke tak? Nampak macam terlalu suci, tak faham? Faham kan? Baik. Ada sebahagian sahabat dia kata tak perlu mandi. Tapi pandangan ni tidak, Imam Ahmad tak ambil. Walaupun mereka sahabat, Imam Ahmad kata tak selari dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Begitu juga Imam Ahmad menolak pandangan Muaz ibnu Jabal dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyatakan Muslim mewarisi daripada kerabatnya yang kafir. Ini pandangan sahabat. Dia kata kalau Muslim, jadi Muslim, dia ada sahabat, dia ada keluarga yang kafir, keluarga dia meninggal, dia dapat bahagian. Imam Ahmad tak terima. Sebab ada hadis dalam Bukhari yang mengatakan la yarisul muslim al kafir. Orang Muslim tidak mewarisi daripada orang kafir. Maksudnya tidak dapat pusaka lah, tak dapat harta pusaka. Ini pandangan Imam Ahmad kerana bercanggah dengan hadis dia kata. Baik. Kemudian Imam Ahmad kalau tak ada hadis dalam masalah tu, dia akan ambil fatwa sahabat. Dia akan ambil fatwa sahabat. Dia tak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau dalam masalah tu tak ada Quran, tak ada hadis, dia akan guna qiyas. Imam Ahmad dia akan cari pandangan sahabat dulu. Mana-mana sahabat tak kisah. Kerana pada Imam Ahmad, sahabat lebih faham agama. So Imam Ahmad ni dia warak sikit lah. Dia tak pernah kata, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka tokoh, kita juga tokoh. Itu biasa disebut oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pun ada juga disebut, dikatakan menyebut perkataan demikian. Maksud Imam Abu Hanifah dia nak kata sahabat, ya mereka tokoh, tetapi pandangan mereka bukan wajib untuk kita ikut. Tapi Imam Ahmad tak, dia ambil sahabat dulu. Kalau ada fatwa sahabat, dia akan ambil dulu. Maka sebab itu Imam Ahmad dia terima pandangan sebahagian sahabat dalam bab sumpah. Kalau ada seorang saksi, minta dia sumpah. Patutnya ada 2 orang kan? Dalam sunnah disebut 2 orang, dalam Al-Quran disebut 2 orang. Tapi tak ada, cuma ada seorang minta sumpah. Itu pandangan sebahagian sahabat. Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah demikian, tapi ada pandangan sahabat, Imam Ahmad ambil dulu. Kalau tak ada juga, Imam Ahmad akan ambil hadis yang dhaif. Cuma dalam masalah hadis dhaif ni, Imam Ahmad sebut, al-hadisud dhaif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis dhaif lebih aku suka daripada menggunakan qiyas. Cuma ulama mazhab Hambali mereka berbeza pendapat dalam nak menentukan hadis dhaif pada Imam Ahmad tu apa. Sebahagian ulama seperti Ibn Taymiyah di Hambali, dia mengatakan hadis dhaif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad tu bukan hadis dhaif kita, tetapi hadis hasan. Kerana zaman dulu hadis ni 2 kategori, sahih, dhaif, hasan tak ada. Imam Tirmizi yang orang yang pertama yang memasyhurkan istilah hasan. Zaman sebelum tu hasan tidak masyhur. Istilah tu ada tapi tak masyhur. Yang ada sahih, dhaif. Hasan termasuk dhaif. Maka sebab itu Ibn Taymiyah kata, dhaif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad ni bukan dhaif kita, tapi hasan. Bukan bermakna Imam Ahmad terima hadis dhaif, dah, hadis hasan. Hadis dhaif Imam Ahmad tolak. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua,
ialah tafsiran yang diberikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab dia Al-Uddah fi Usul al-Fiqh, juga Hanbali, dan tafsiran yang diberikan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Syarah Ilal Tirmidzi. Dia mengatakan hadis dhaif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di sini sebenarnya hadis dhaif yang ringan, seperti hadis mursal, hadis yang sanad terputus, bukan hadis mungkar, bukan hadis matruk, bukan hadis palsu, tetapi hadis dhaif yang ringan. Ada dua pandangan. So, pertama kata hadis hasan, yang kedua kata hadis dhaif ringan. Agak-agak tuan-tuan mana yang lebih berkenan di hati? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan sebenarnya hadis dhaif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad tu hadis dhaif ringan. Oh, maksudnya Ustaz tak setujulah dengan Ibn Taymiyah? Ya, dalam isu ni tak setuju. Bukan esok ada program Ibn Taymiyah? Ustaz jadi panel. Kita bela, bukan kita bela semua benda. Kita bela supaya orang tak tolak semua. Kita tolak satu dua, tapi jangan tolak semua. Dan saya sebut di sini, dalam isu ni, Ibn Taymiyah tidak begitu tepat dalam mentafsirkan makna kalam Imam Ahmad. Apa buktinya? Yang pertama, kerana Imam Ahmad sendiri dalam beberapa keadaan memakai hadis yang dhaif. Maka sebab itu kita tengok Imam Ahmad dia pakai hadis Ghailan. Yang mana Ghailan ni, ada satu seorang sahabat ni, dia Ghailan nama dia. Dia masuk Islam, dia ada beberapa orang isteri, lebih daripada 4, 9 orang ke 10 orang. Kan? 10 orang. Bila dia masuk Islam, Nabi suruh ambil 4 saja, yang lain ceraikan. Imam Ahmad pakai hadis ni, walaupun pada Imam Ahmad hadis ni dhaif. Begitu juga Imam Ahmad pakai hadis nabiq. Nabiq ni pokok bidara, sidir. Imam Ahmad, orang tanya dia, apa hukum potong pokok bidara dekat tengah-tengah padang pasir? Imam Ahmad kata, laisa fin nabiq hadisun sahih. Tidak ada pada bab larangan potong pokok bidara ni hadis yang sahih. Tak ada hadis sahih larang. Tetapi aku tak suka orang potong. Walaupun dalam isu ni Imam Ahmad dhaif kan. Sebenarnya hadisnya sahih. Tapi pada Imam Ahmad dia dhaif. Biasalah perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Imam Ahmad dia pakai hadis itu walaupun pada dia hadis tu dhaif. Dengan dua syarat. Imam Ahmad dia pakai hadis dhaif dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hadis tu dhaif ringan, bukan dhaif berat, bukan hadis mungkar, bukan hadis matruk, bukan hadis palsu. Dia hadis dhaif ringan. Macam mana ustaz nak tahu ringan ke tak ringan? Kena timbang dulu ke macam mana? Panjang tu berat ke, pendek tu ringan ke? No. Kena tanya orang belajar hadis. Dia dhaif ringan ke dhaif berat? Orang belajar hadis boleh huraikan. Orang awam kerja dia tanya orang yang belajar agama. Yang kedua, pakai hadis dhaif dengan syarat dalam isu tersebut tidak ada hadis sahih yang lain. Kalau ada hadis sahih yang menyanggahi hadis dhaif berkenaan, Imam Ahmad akan ambil hadis sahih tersebut. Kalau tak ada langsung, dalam bab tu cuma ada hadis dhaif ringan saja, hadis sahih tak ada, Imam Ahmad ambil. Demikian mazhab Hanbali. Maka sebab tu ada sedikit perbezaan dengan Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i dia tolak hadis mursal kecuali yang menepati beberapa syarat. Imam Ahmad pakai hadis mursal. Hadis mursal ni hadis terputus sanad. Terputus sanad dhaif lah. Imam Syafi'i dia tolak. Dia kata nak terima kena letak syarat-syarat. Cukup syarat ni baru aku terima. Dan yang terakhir, usul mazhab Hanbali, dia pakai kias. Inda darurah. Dia pakai kias. Sangat sedikit di antara empat mazhab, Hanbali yang paling sikit pakai kias. Tapi dia pakai juga, cuma sikit. Bila darurat je dia pakai. Tak darurat, dia tak pakai.
Maka sebab itu jangan suka kata, kita ni usul empat yang disepakati. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada mazhab yang sikit menggunakan qiyas. Tapi pakai jugalah, cuma jarang lah. Sebab itu kita tengok dalam bab akikah, mazhab Hanbali, dia guna qiyas. Syarat-syarat akikah, dia ambil syarat-syarat korban. Binatang tu kan. Berapa tahun, jenis binatang, dia pakai yang korban. Sembelihan untuk orang bayar dam haji, dia guna qiyas. Untuk sembelihan korban, dia guna qiyas. Kerana darurat. Baik. Habis bab usul mazhab. Saya nak pergi kepada bab berikutnya, iaitu keistimewaan mazhab Hanbali. Yang pertama, mazhab Hanbali kita boleh katakan dia sebagai mazhab yang terikat dengan nas, yang terikat dengan dalil. Di mana ada dalil, dia akan pegang. Itu keistimewaan yang pertama. Maka sebab itu kita tengok kadang-kadang dalam mazhab Hanbali ni ada 2-3 pandangan kan. Kerana mungkin Imam Ahmad dia tukar pandangan setelah dalil datang kat dia. Ada yang berkata begitu. Yang kedua, mazhab Hanbali dia jarang guna qiyas. Yang saya sebut tadi, kerana qiyas ni akal. Dia jarang guna. Yang ketiga, dia jarang bergelumang dengan fiqh iftiradi. Apa fiqh iftiradi? Fiqh jangkaan. Fiqh jangkaan ni Hanafi selalu buat. Kalau macam ni apa jadi? Kalau macam ni apa hukum? Hanbali jarang. Imam Malik pun tak suka. Kalau orang tanya kalau ni, sampai Imam Malik pun tanya, kau ni orang Iraq ah? Sebab Hanafi di Iraq. Kau ni orang Iraq ah? Dia tak suka. Kalau belum berlaku jangan tanya. Dah berlaku baru tanya. Dia tak apa suka masalah iftiradi. Masalah jangkaan yang belum berlaku. Okey? Baik. Kemudian yang keempat, Hanbali juga fiqh taisir. Ada juga beberapa pandangan mazhab Hanbali yang agak mudah dan ringan. Sebab kita jangan salah faham tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada orang dia fikir Hanbali ni nampak macam keras, ketat, garang. Sebab dia tengok orang Saudi garang. Saudi tu Hanbali ya. Tak semestinya. Kerana ada beberapa pandangan dalam mazhab Hanbali yang ringan. Contohnya macam najis dan kencing haiwan. Tai dan kencing haiwan. Hanbali dia kata kalau haiwan tu daging dia halal untuk kita makan, maka tai dia dengan air kencing dia tak najis. Sebab tu kita tengok relax je orang-orang yang dekat Mekah kan. Terpijak tai burung bati dekat Masjidil Haram tu, lepas tu dia pergi solat. Dia sedar kaki dia tai. Tapi dia solat. Kerana dia menganggap itu bukan najis. Yang najis ni bila mana kita terpijak ataupun terkena air kencing. Terkena air kencing haiwan yang daging dia haram untuk kita makan. Terkena air kencing keldai. Keldai kan dagingnya haram dimakan. So kita kena basuh. Oleh Hanbali. Ini pandangan Hanbali. Ringan sikit. Begitu juga sentuhan suami isteri dan sentuhan lelaki kepada perempuan yang bukan mahram dia, sama ada isteri dia ataupun mana-mana perempuan lain tersentuh. Kan? Kita buat tawaf, kalau ikut Syafi'i batal. Sengaja ke tak sengaja ke batal. Hanbali dan sebahagian ulama mazhab Maliki mereka kata kalau tersentuh tak batal. Selagi mana tak ada syahwat. Bila ada syahwat baru batal. Hanafi tak ada syahwat ke tak ada syahwat ke tak batal. Kerana yang batal itu hanya berjimak saja. Jimak pun batal. So Hanbali agak pertengahan lah. Dia tak macam Hanafi, dia tak macam Syafi'i. Syafi'i agak sedikit ketat lah masalah ni. Hanbali dia kata kalau tak ada syahwat
Tak batal. Macam mana nak tahu ada syahwat tak ada syahwat? Ha? Macam mana nak tahu ada syahwat tak ada syahwat? Dia pegang dengan talazzus dan pegang biasa-biasa. Pegang talazzus ni tahu pegang talazzus? Berlazat-lazatan. Dia pegang tu dengan penuh nafsu, perasaan. Pegang. Macam kita syok pegang. Tapi kalau pegang tu pegang rahmat. Bedah, tolong ambil kunci. Abang nak pergi masjid, kita dah duduk kan. Dia pun pergi ambil kunci, dia bagi kat kita, tersentuh. Sikit sentuh. Ada syahwat tak? Terus terduduk. Pasal apa Abang Haji? Tak jadi pergi masjid lah. Yang tu kena ambil uduk balik lah. Tapi kalau tersentuh sikit, Abang Haji pun tak ada apa, relax ya. Okey, tak batal. Tu Hanbali dan Maliki. Kerana dalil itu berbeza. Sebab Quran kata lamastumun nisa, saling sentuh menyentuh wanita. Syafi'i dia kata sentuhlah, sentuh batal lah. Hanbali kata tak, saling sentuh menyentuh tu pegang lazat lah. Sebab kita sentuh dia, dia sentuh kita balik. So ada lazat di situ. Hanafi kata tak, saling sentuh menyentuh tu bahasa kiasan. Dia sebenarnya jima'. Kan tengok perbezaan pandangan tu kan. Tapi saya nak sebut jugalah, itu kalau suami isteri lah pegang tu okey lah, tapi jangan pegang orang lain lah. Sekali bila saya kata tak batal wudu, tengok geng-geng ni pegang perempuan bukan mahram tak batal wudu. Dia suruh apa orang lah tu. No. Pegang perempuan yang bukan mahram, bukan isteri ni dosa, haram. Tapi tak semestinya batal wudu. Boleh faham? Mencuri boleh tak boleh? Tak boleh kan? Batal wudu tak mencuri? Bila ustaz, orang tanya, Ustaz, mencuri batal wudu Ustaz? Mana batal wudu? Tak termasuk dalam senarai batal wudu. Oh, maksudnya mencuri boleh lah? Tak. Mencuri isu lain, hukum isu lain, batal tak batal isu lain. Orang solat dalam keadaan baju curi. Sah tak solat? Solat sah. Mana boleh lah curi baju orang? Dah lah isu lain, isu beza. So kita kena faham benda tu. Dan walaupun mazhab Hanbali dia kata kalau ada lazat tu batal, ada syahwat, tapi dia kata yang bersyahwat je lah batal. Yang tak ada syahwat tak batal lah. Yang disentuh tu kalau tak ada syahwat tak batal lah. Yang bersyahwat saja batal. Okey? Baik. Dan yang kelima, pintu ijtihad di akhir zaman masih terbuka. Ini mazhab Hanbali. Pada kurun ke-8 Hijrah, orang fuqaha dah mula bincang. Bab ijtihad ni boleh tak ditutup? Sebab dah tak ada orang dah yang boleh mengisi pintu ijtihad ni. Dah tak ada dah orang yang hebat macam Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. So kurun ke-8 dah mula bincang. Boleh ke tak tutup pintu ijtihad? Hanbali kata pintu ijtihad tidak tertutup. Walaupun sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata sudah tertutup. So sebab tu kita tengok banyak golongan mujaddid di kurun ke-8 mereka bermazhab Hanbali. Banyak jugalah. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab Al-Hanbali, Ibn Abdul Hadi. Kerana mereka menganggap mereka boleh berijtihad. Baik, adakah Malaysia memakai pandangan Hanbali? Yang tuan-tuan duk syok sangat Syafi'i tu, tuan-tuan ada ambil mazhab Hanbali sikit. Ada sikit lah ambil. Sebab tu jangan kecam orang lain. Kecam diri sendiri. Kalau nak taksub mazhab sangat, kecam diri sendiri dulu. Yang pertama, isu wudu ketika tawaf haji dan umrah. Yang ni orang yang pergi kursus haji, dah diajar siap-siap. Kalau tak ada syahwat, tak batal. Tapi saya kira sebahagian ambil Hanbali, sebahagian ambil Hanafi. Ada syahwat pun tak batal. Kita ambil Hanafi. Jima' baru batal. So kalau tawaf setakat sentuh tu, tak ada. Tak batal. Jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah ni jual beli tak sebut saya beli, saya jual.
Tuan-tuan pergi dekat, nanti tengok Maiden besar kan. Pergi kat Maiden beli barang, letak barang atas kaunter, dia pun scan. Tuan-tuan bayar duit. Sepatah tak sebut saya beli. Dia pun sepatah tak sebut saya jual. Baru datang Malaysia daripada Bangla. Mana nak tahu nak sebut saya jual kan? Baru belajar bahasa Melayu. Sikit-sikit. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Mesti sebut saya beli, saya jual. Hanbali kata sah. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i bersetuju dengan pandangan mazhab Hanbali ni. Sah. So kita ambil lah mazhab Hanbali ni. Sikit. Kan? Jual beli urbun. Tahu urbun? Cengkeram tahu cengkeram. Bayar cengkeram. Bayar deposit. Beli rumah, dia minta 1,000 dulu booking kan. Kita jalan dekat pasar raya, kita tengok ada satu promoter. Ni rumah baru nak buat. So kita pun tengok cantik. Dia kata kalau tuan berkenan, kita booking dulu. Berapa kena bayar? 1,000. Dia buka bil. Dia bagi kita resit. Duit booking 1,000. Kalau jadi 1,000 sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi 1,000 jadi apa? Ben. Ikut mazhab apa ni? Hanbali. Kalau Syafi'i haram. Kerana makan harta orang tanpa hak. Apa hak dia nak ambil 1,000? Tapi Hanbali dia guna riwayat daripada Umar, yang mana Umar nak beli tanah buat penjara. Dia janji kat tuan tanah, dia hantar wakil, bagi sebahagian daripada dirham, kalau jadi ni sebahagian pada harga, kalau tak jadi, kau ambil lah. Sebab Hanbali dia pakai fatwa sahabat kan, maka sebab itu, dia terima. So orang Melayu yang buat bayar cengkeram ni, dah keluar pada mazhab Syafi'i. Cuma sedar dengan tak sedar. Yang marah-marah dalam video tu pun buat benda sama juga. Bayar je cengkeram kadang-kadang. Tapi bukan main lagi marahnya. Bila kena tang orang, kena tang diri sendiri, kita pun tak sedar, kita sudah tukar mazhab dalam beberapa isu. Sewaan sesuatu yang belum wujud. Yang ni bank pakai. Rumah belum siap, dah bayar duit. Betul? Rumah masih dalam pembinaan, belum siap lagi. Poster pun dah sampai. Elok-elok je lah. Ya betul 10 minit. Nak habis dah ni? Tak apa, kita buka soal jawab awal sikit lah. Rumah belum siap, kita dah bayar kan? Dia guna kaedah mazhab Hanbali lah. Al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Sewa sesuatu benda yang belum siap, tetapi sifat-sifat benda yang kita nak sewa tu sudah pun ditentukan. Berapa bilik dia, berapa keluasan dia, apa plan dia, tempat dia di mana. So kita bayar siap-siap. Sedangkan benda tu belum siap, kita dah bayar siap-siap. Bank-bank di Malaysia pakai benda ni. Tapi sekarang saya tak tahulah. Dulu zaman saya belajar degree, benda ni dipakai. Al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Sewaan sesuatu yang belum siap, tetapi dinyatakan spek dia, dinyatakan sifat-sifat dia. So guna Hanbali. Maka sebab tu saya jumpa dengan satu orang tokoh dalam bank. Dia kata perbankan Islam di zaman ni, zaman moden ni, tidak ada riba, zero riba dan zero mazhab. Tak ada riba dan tidak berpegang dengan satu mazhab. Di mana kita nampak penyelesaian ada, kita akan pergi. Tak kira lah Maliki ke, Hanbali ke, Syafi'i, kalau ada penyelesaian dalam satu mazhab tu, kita akan pergi. Kerana nak menyelamatkan umat daripada riba. Dan nak memudahkan urusan orang berurusan dengan bank. So kalau kita nak pegang dengan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maka Islam akan jadi sempit sikit lah. Akan jadi sukar dan susah untuk orang nak beli rumah, terutamanya yang melibatkan bank-bank Islam ni. Okey? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.